Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Muhammad Nafiri, pelajar BHMSS OUM Ipoh Perak. Alhamdulillah, saya telah menyelesaikan praktis klinikal saya di Klinik Kesihatan Sungai Sumun. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian kes saya, iaitu Major Depressive Disorder, gangguan kemurungan utama. Sebagai pengenalan, penyakit mental menjadi punca utama hilang upaya dan penurunan tahap kesihatan di Malaysia, di mana menurut Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2015, trend kes kesihatan mental ni kian meningkat saban tahun sehingga 3 kali ganda, terutamanya di kawasan luar bandar, iaitu sekurang-kurangnya 10% pada tahun 1996 telah meningkat menjadi 29% pada tahun 2010. Keadaan ini dikenal pasti terjadi atas beberapa faktor, termasuklah keadaan sosioekonomi yang buruk, tahap kesihatan yang rendah, kadar kemiskinan, pengangguran, peningkatan stigma masyarakat, kekurangan akses kepada penjagaan kesihatan ataupun kebiasaan masyarakat mencari rawatan alternatif melalui BOMO. Okay. Definisi kepada MDD adalah gangguan kesihatan mental yang dicirikan oleh mood yang rendah berterusan, hilang minat, sukar menumpukan perhatian dan mengalami gangguan tidur, keletihan yang teruk, kemerosotan kepada fungsi sosial dan juga mempunyai idea membunuh diri, bahkan mungkin telah mencuba untuk membunuh diri. Menurut National Health and Mobility Survey pada tahun 2019, hampir setengah juta rakyat Malaysia mengalami kemurungan dengan peratusan 2.3%. Jika dilihat daripada aspek pendapatan isi rumah, golongan yang paling banyak terjejas dengan peratusan 2.7% adalah golongan B40. Kajian kes saya. Pesakit Ed merupakan seorang lelaki India berumur 48 tahun, telah datang ke Klinik Kesihatan Sungai Sumun pada 29 Mac yang lalu. Beliau telah mengadu mengalami kesukaran tidur, kurang selera makan, susut berat badan, hilang semangat dan minat melakukan aktiviti yang disukai, iaitu memancing, dan memberitahu bahawa dirinya tidak berguna untuk hidup dan tak sepatutnya meneruskan hidup kerana merasakan dirinya menjadi beban kepada keluarga. Kesemua gejala ini telah berlaku dalam masa 6 bulan yang lalu. Pesakit ini sebenarnya telah berkahwin dengan seorang isteri yang kini menjadi suri rumah, telah dikurniakan 2 orang anak, seorang anak lelaki istimewa OKU Down Syndrome dan seorang lagi anak perempuan yang telah pun berkahwin dan tinggal berasingan. Kini beliau menanggung isteri dan anak OKU dan perlu bekerja lagi sebagai pengutip dan pengupas kelapa untuk menyara keluarga. Sejarah perubatan yang lalu, medical history, merujuk buku rekod kedatangan. Pesakit X ni tidak mempunyai sebarang penyakit kronik. Namun, dalam tempoh masa 6 bulan yang lalu, pesakit X kerap datang ke Klinik Kesihatan Sungai Sumun dengan aduan yang berulang, iaitu sakit pada lutut kanan, batuk yang berterusan, tidak selesa pada dada, sakit kepala dan pedih ulu hati. Sakit lutut kanan dikenal pasti adalah berpunca daripada kecederaan yang dialami oleh pesakit pada 2 hari bulan 10 2021, di mana pesakit pernah jatuh daripada pokok kelapa. Pesakit ini telah ditawarkan intervensi pembedahan untuk mencapai tahap perawatan yang optimum. Namun, akibat kekangan kewangan, pesakit terpaksa menolak intervensi tersebut dan sejak daripada kejadian tersebut, pesakit tidak berupaya bekerja dengan baik, keupayaan bekerja terjejas dan pendapatan beliau pun terjejas. Beliau juga pernah dirawat sebagai GERD, Gastroesophageal Reflux Disease, di Hospital Cakap Melintang pada 13 Mac 2021 yang lalu. Namun, pesakit tidak meneruskan investigasi lanjut. Beliau tidak buat OGDS. Oleh itu, setiap kali pesakit datang ke klinik, kita hanya merawat pesakit sebagai gastritis sahaja. Keadaan ini, GERD ini dikenal pasti kesan daripada ketagihan alkohol yang kronik oleh pesakit pada beberapa tahun yang lalu lah. Kerana pesakit pernah mengambil 3 botol arak dalam masa sehari. Selain pada itu, pesakit juga pernah dirujuk oleh Klinik Kesihatan Sungai Sumun sendiri ke Hospital Teluk Intan dengan diagnos kemungkinan mengalami CAP, Community Acquired Pneumonia, kerana kekurangan
kemasukan udara di bahagian paru-paru kiri dengan bacaan oksigen yang kurang 90% di bawah perudaraan bilik dan batuk yang berterusan. Namun kemudian pesakit telah di-discharge kembali dan dirujuk kembali ke klinik Sungai Sumun untuk ujian semula PTB. Pesakit diketahui pernah menerima rawatan PTB, namun pesakit mengambil rawatan selama 2 bulan sahaja. Beliau default medication treatment dan hanya complete ubat dalam masa 2 bulan. Namun ujian semula PTB ini membuktikan pesakit tidak dijangkiti semula oleh PTB kerana ujian metode test beliau negatif. Sputum AFB pun negatif. X-ray dada juga tidak menunjukkan sebarang jangkitan yang baru melainkan hanya parut PTB yang lama. Okey, berikut merupakan tanda vital pesakit yang kita ambil di triage lah. Secara keseluruhan, tanda vital pesakit adalah normal. Kecuali kita hanya lihat kepada berat badan pesakit. Ia menunjukkan penurunan yang sangat signifikan. Pesakit telah hilang berat sebanyak 11.9 kilo. Agak banyak. Namun pemeriksaan lain seperti auskultasi paru-paru, jantung, pemeriksaan fizikal semua normal. Tiada tanda kecederaan tumpul atau yang tajam boleh dikaitkan dengan cubaan bunuh diri dan sebagainya lah. Okay. Ujian saringan untuk mengenal pasti sama ada pesakit ini adalah mengalami kemurungan atau tidak. Kita telah melakukan saringan menggunakan 3 kaedah lah. Menggunakan borang soal selidik, Depression Anxiety Stress Scale, DAS. Yang kedua adalah kita mendiagnose menggunakan Diagnostic or Statistical Manual of Mental Disorder, DSM-5, yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association pada tahun 2013. Yang seterusnya adalah ujian makmal, iaitu ujian darah. Borang soal selidik DAS ini dibuktikan kebolehpercayaan dan kesahannya sebagai instrumen untuk mengukur gejala, kemurungan, kebimbangan dan juga tekanan untuk tempoh masa 2 minggu. Oleh itu, CPG, Clinical Practice Guideline oleh Kementerian Kesihatan Malaysia 2022 membuktikan bahawa pesakit X merupakan golongan berisiko untuk mengalami MDD. Kerana apa? Kerana pesakit mengalami chronic pain. Sakit yang kronik kerana sakit lutut beliau lah. Yang berpunca daripada fracture patella tadi. Dan juga experiencing major life changes. Sejak daripada kejadian pesakit jatuh dan mengalami kecederaan lutut, patah patella, beliau sukar untuk melakukan pekerjaan. Terdapat banyak limitasi sehingga beliau sukar untuk bekerja dengan baik dan menjejaskan pendapatan dia untuk menyara keluarga. Keputusan saringan DAS pesakit menunjukkan skala yang tidak normal apabila kemurungan dan tekanan sangat teruk, manakala kebimbangan adalah sederhana. Okay, menurut Lovibond and Lovibond 1995, skala ini adalah tidak normal dan menunjukkan gambaran bahawa kemungkinan pesakit X ni mengalami kualiti hidup yang tidak baik ataupun gangguan emosi dalam masa tempoh masa 2 minggu ini. Namun, ujian DAS ini tidak membuktikan secara langsung keadaan semasa pesakit. Oleh itu, kita perlu menggunakan DSM-5. Okay, diagnostik DSM-5 ni adalah panduan yang dikeluarkan oleh American Psychiatric Association untuk menjelaskan kriteria yang perlu ditepati pesakit untuk didiagnos sebagai mengalami kemurungan. Menurut DSM-5, MDD ini memerlukan 5 simptom atau lebih dalam masa 2 minggu, di mana salah satu atau kedua-dua daripada simptom tersebut mestilah depressed mood yang rendah dan loss of interest or pleasure, hilang minat dan keseronokan melakukan sesuatu. Di mana jika kita lihat, ini amat pesakit X menepati dua simptom ini. Dan juga sebagai tambahan, beliau juga ada weight loss, hilang berat badan, sukar untuk tidur, rasa lemah badan, yang hilang tenaga, dan juga beliau berfikir bahawa diri beliau sudah tidak berharga dan tidak perlu hidup lagi. Sehingga namun beliau tidak pernah membuat cubaan untuk membunuh diri lah. Oleh itu, tahap keterukan MDD pesakit pun diklasifikasikan sebagai sederhana kerana pesakit X hanya mengalami kemerosotan ringan dalam fungsi sosial dan pekerjaan. Ini kerana pesakit masih boleh bekerja, namun dia kurang proaktif disebabkan kesakitan yang dihadapi. Beliau juga penat dan lemah badan kerana tidak cukup tidur
dan sehingga beliau malas dan hilang minat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, misalnya memancing tadilah. Seterusnya adalah ujian makmal iaitu pengambilan darah. Menurut Sikaris 2017, ujian darah ini amat penting untuk mempengaruhi keputusan klinikal dan meningkatkan hasil positif daripada pesakit. Dalam kes pesakit X, tujuan untuk kita mengambil darah adalah untuk menyaring tahap kesihatan pesakit secara menyeluruh sebagai baseline untuk rujukan semasa dan rujukan akan datang. Seterusnya, kita ingin menolak kemungkinan punca organik, di mana punca organik ini boleh menjejakkan tisu otak dan membawa kepada presentasi gejala dan simptom seakan-akan kemurungan. Okay? Organic mental disorder ni menjejaskan tisu otak. Antara punca-puncanya adalah seperti alkohol, metabolic disorder, masalah buah pinggang, buah hati, jangkitan kepada di bahagian otak dan hati. Okey. Seterusnya adalah kita ingin melihat respon tubuh dan kondisi kesihatan pesakit sekiranya perlu dia mengambil ubat. Okey, tahap kesihatannya boleh cope tak dengan ubat sekiranya kita start ubat. Okey, berikut merupakan keputusanlah darah pesakit FBC normal, fasting blood sugar pun normal, renal profile pun normal. Tetapi kita kenal pasti keputusan ujian darah pesakit untuk LFT tidak normal. Di mana jika kita lihat pada AST dengan ALT, aspartate aminotransferase dengan alanine transaminase telah melebihi kadar yang normal. Di mana bacaan ini dipercayai berpunca daripada kesan ketagihan alkohol yang kronik. Ini dibuktikan dengan penerangan Torruelas et al. 2014 apabila bacaan serum transaminase iaitu AST melebihi ALT, ia sering dilihat dalam pesakit dengan sejarah penggunaan alkohol yang berlebihan. Baik, kita melihat kepada pengurusan MDD di penjagaan kesihatan primer. Untuk tahap MDD sederhana, Kementerian Kesihatan Malaysia 2022 menggariskan panduan di mana intervensi MDD perlu menggabungkan farmakoterapi, ubatan, psikoterapi dan psychosocial intervention dan juga ECT jika diperlukan. Tapi di peringkat kesihatan primer, ECT tiadalah. Dia hanya akan dibuat di hospital, di mana jika pesakit tak respon dengan rawatan yang kita berikan dan simptom-simptom semakin teruk dan tidak reduce, tidak kurang, kita akan rujuk kepada hospital untuk melakukan ECT. Untuk yang pertama adalah rawatan ubatan farmakoterapi. Menurut KKM 2022, rawatan ubatan ni adalah untuk mencapai tahap remisi sekurang-kurangnya dalam masa 8 ke 12 minggu daripada permulaan kita mulakan ubat. Remisi ini bermaksud penyakit ini reda daripada sebarang gejala sekurang-kurangnya masa 2 bulan. Tapi ia boleh kembali. Okay. Ubat anti kemurungan yang kita mulakan adalah antidepresan adalah daripada jenis selektif serotonin reuptake inhibitor SSRI, iaitu dalam kes sakit X kita gunakan tablet fluvoxamine 75 mg on night. Ubat ini adalah daripada jenis SSRI ini menjadi first choice, pilihan pertama dalam rawatan ubatan kerana mempertimbangkan keberkesanannya dan juga profil kesan sampingannya yang rendah. Serotonin ini adalah bahan kimia dalam otak yang menghantar mesej di antara sel-sel otak. SSRI ini bertindak menghalang penyerapan serotonin. Apabila penyerapannya rendah, serotonin akan meningkat dalam otak. So, ia menyebabkan mood menjadi positif. Begitu juga sebaliknya, jika serotonin rendah, mood akan negatif. Seterusnya, rawatan diteruskan juga untuk rawatan berterusan dan juga maintenance. Oleh itu, kita bagi temujanji untuk kita jumpa pesakit paling awal adalah 2 minggu untuk kita menyemak simptom dan respon pesakit terhadap rawatan. Jika ada respon yang baik, kita akan bagi temujanji dalam jangka masa sekurang-kurangnya 6 bulan untuk penyumpaan selanjutnya dan intervensi selanjutnya. Perkara ini penting untuk mengelakkan apa? Mengelakkan komplikasi dan juga mengelakkan relapse. Okey? Mengelakkan simptom itu berulang. Penyakit itu kembali. Intervensi psikososial ini ada 2. Yang pertama adalah terapi sokongan kaunseling. Selain daripada kita rujuk kepada pegawai kaunseling,
satu komponen penting dalam sesi kaunseling adalah psychoeducation, di mana sebagai pengamal perubatan ataupun perawat, kita perlu memberi psychoeducation, iaitu psikopendidikan. Apa itu psikopendidikan? Ia merupakan proses memindahkan pengetahuan kepada pesakit secara sistematik, di mana kita menyampaikan maklumat kepada pesakit berkaitan gejala dan punca kemurungan, kesan-kesan sampingan ubat, komplikasi ubat, tanda-tanda relapse, pengurusan fasa remisi dan kepentingan kepatuhan kepada rawatan. Perkara-perkara ini akan mendorong pesakit untuk menghadapi penyakit dengan lebih baik, okey, meningkatkan keberkesanan kepada rawatan kita apabila pesakit patuh kepada rawatan. Itu tujuan utama kita menyediakan psycho education. Yang kedua adalah rujukan kepada pegawai kerja sosial perubatan. Di kesihatan primer, kita ada pegawai PKSP ni, yang mana bertujuan meningkatkan kualiti hidup dan kefungsian sosial dalam komuniti. Pegawai kerja sosial perubatan ini bertindak sebagai penghubung kepada agensi-agensi tertentu untuk mendapatkan bantuan praktik ataupun terapi sokongan sosial kepada pesakit. Misalnya, pesakit dihubungkan untuk mendapatkan bantuan am, bantuan kewangan, bantuan keperluan rumah, bantuan pembiayaan perubatan. Dengan ini, kita dapat membantu meringankan beban yang dihadapi oleh pesakit. Ini merupakan contoh borang rujukan kepada kerja sosial perubatan. Okay, yang seterusnya adalah intervensi psikoterapi. Okay. Intervensi psikoterapi yang kita gunakan di kesihatan primer adalah kebiasaannya kita gunakan cognitive behavior therapy. Kerana apa? CBT ini paling kerap digunakan dalam intervensi episod kemurungan tahap yang ringan ke sederhana. Okay, menurut Gautam. Gabungan rawatan, ubatan dan CBT ni adalah strategi rawatan yang paling berkesan untuk kemurungan. Menurut Gelder lah 2013. Di kesihatan primer kita akan melakukan seminggu sekali oleh pegawai kaunseling dan sekurang-kurangnya satu sesi selama 45 minit ke 1 jam. CBT ni, intervensi ini adalah bertujuan menukarkan kepercayaan serta pemikiran pesakit yang negatif supaya menjadi negatif, supaya menjadi positif. Dengan ini ia akan mendorong tingkah laku yang positif dan interaksi yang lebih baik dengan masyarakat. Okay, sebagai kesimpulannya, borang soal selidik DAS hanyalah instrumen saringan kepada individu berisiko tinggi untuk mengalami kemurungan. Tetapi jika kita ingin mendiagnos, kita perlu melihat kepada kriteria dari yang digariskan dalam DSM-5. Okey, di mana ia digunakan untuk mengenal pasti gejala dan simptom untuk mendiagnos MDD. Selain daripada itu, ujian darah juga penting untuk mengetahui tahap kesihatan semasa pesakit secara menyeluruh serta mengenal pasti penyebab organik yang mungkin membawa kepada gejala seakan-akan kemurungan. Mungkin pesakit bukan mengalami kemurungan, tetapi organic causes ni, penyebab organik inilah yang membawa kepada gejala tersebut. Seterusnya adalah penting untuk kita mengetahui tahap keterukan MDD untuk mengklasifikasikan MDD kerana ia akan menentukan pemilihan intervensi rawatan kita, di mana ia akan meliputi rawatan ubatan, psikologi iaitu psikososial dan psikoterapi atau rawatan ECT. Ubat anti kemurungan, antidepresiv jenis SSRI adalah disarankan sebagai pilihan utama untuk merawat kemurungan kerana mempertimbangkan keberkesanan dan juga profil kesan sampingan yang rendah. Psychoeducation juga penting untuk membantu pesakit menghadapi penyakit dengan baik, juga dapat meningkatkan tahap kepatuhan rawatan pesakit serta meningkatkan keberkesanan rawatan. Rujukan kepada pegawai kerja sosial juga adalah penting untuk memastikan pesakit mendapat akses bantuan yang bertujuan untuk mengurangkan beban yang ditanggung oleh pesakit. Yang terakhir adalah rawatan yang berterusan dan penyelenggaraan temu janji penting untuk mengelakkan penyakit lebih teruk dan juga berulang setelah remisi. Baik, itu sahaja. Ini merupakan rujukan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.